Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah hari ini kita sambung refleksi 30 juzuk Al-Quran dan hari ini kita akan masuk ke satu juzuk yang lain iaitu juzuk 25. InsyaAllah kita sudah pun tinggal lagi beberapa juzuk untuk kita menghabiskan 30 juzuk panjang insyaAllah yang telah pun diusahakan sepanjang 30 hari sepanjang bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu daripada juzuk-juzuk terakhir yang kita akan masuk. Sukanya saya nak ingatkan kepada tuan-tuan bahawa dalam video-video sebelum ini saya telah pun merungkaikan bagaimanakah sebenarnya untuk kita melihat 10 juzuk yang terakhir ini dengan satu mindset dan juga satu perspektif yang berbeza. Di mana kalau kita faham 10 juzuk yang terakhir ini adalah juzuk-juzuk yang akan mempersiapkan kita untuk menghadapi akhir zaman. Daripada sudut memahami bagaimanakah akhir zaman itu berlaku, kiamatnya, akhiratnya, syurganya, nerakanya, azabnya. Dan juga daripada sudut persiapan kepada diri kita sendiri. Character building, bagaimana kita harus menanggapinya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, cara kita faham satu-satu perkara, cara kita nak tumbuh dengan membangunkan diri kita, cara kita dekat dengan Tuhan, semuanya berkait rapat dengan akhir zaman. Dan antara salah satu hal yang kita akan belajar tentang akhir zaman adalah mengenali diri kita sendiri untuk akhirnya kita sedar di manakah titik yang boleh kita mulakan untuk membaiki diri kita. Ada satu quote yang saya selalu pegang. Nilai dan juga tahap kita menerima diri kita akan bersamaan dengan tahap kita boleh tumbuh selepas itu. Kalau kita terima diri kita sampai tahap ni tuan-tuan, kita hanya akan boleh tumbuh sama juga tahapnya. Proportional tu begitu. Degree kita terima diri kita akan menentukan setakat mana kita tumbuh. Lagi tinggi kita terima kebenaran tentang diri kita, maka lagi tinggilah kita boleh tumbuh. Orang-orang yang menafikan, sebab tu perkataan kufrun, antara salah satu maksud perkataan kuf ni dicuba nak menutup ataupun dicuba nak mengaburkan. Kufur ini adalah orang yang cuba nak menutup dengan mata kepala dia sendiri apa yang dia nampak, yang telah pun bayin, yang telah pun mubin, yang telah pun jelas. Dia cuba nak tutup benda tu. Maka dia disebut sebagai kufrun. Sebab itu maksud asal perkataan kafara adalah deny things. No, you cuba untuk menafikan. Maksudnya apa? Dia nampak benda tu. Bila Allah sebut kepada orang kafir tentang bumi, tentang langit, maksudnya orang kafir tu nampak kejelasan itu. Orang kafir tu nampak kebenaran itu. Tetapi mereka cuba untuk deny. So, being kufrin adalah being always in the denial state seseorang itu. Dan dia sangat meragui hati mereka. Dalam juzuk 25, kita akan bermula dengan satu ayat daripada satu surah, iaitu surah Fussilat, ayat 49. Saya nak ambil ayat ni dan saya nak jadikan ayat ni sebagai key message untuk kita faham juzuk ni, tuan-tuan. Ayat 49 ni, orang selalu tanyalah, macam mana kita nak nampak Allah ni validate kita tau? Bila kita dalam keadaan yang begitu, begini, kita sedih ke, kita sedang dalam keadaan yang kelang kabut, goncang, patah. Kita selalu mengharapkan supaya ada certain validation. Dan kita berharap dengan membuka Al-Quran dan kita dapat certain validation, kita akan rasa okey. The problem is, kita tak faham apa sebenarnya validation yang Allah bagi dalam Al-Quran. So, kita baca Quran, dia jadi macam statement. Padahal kalau kita telusuri maksudnya, dan kita jumpa dengan ayat yang betul, dengan faham pada makna yang betul, kita akan rasa dekat dengan apa yang Allah cuba nak cakap dekat kita. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, antara salah satu contoh ayat 49 ni. Peribadi saya sangat tersentuh dengan ayat ni. Allah dedahkan kepada kita realiti kita, manusia ni. Manusia ni Allah kata, la yas'amul insanu min du'a'il khair. Manusia ni satu perkara yang kita kena kenal dia. Dia tak akan jemu nak minta tolong dekat Allah SWT. Minta tolong tentang apa? Tentang kebaikan. Wa inna massahu syarru fayausun qanut. Tapi bila dia minta tolong, lalu tiba-tiba dia ditimpa sedikit malapetaka. Syar maksudnya apa saja yang menyebabkan dia susah, menyebabkan dia sedikit derita. Fayausun qanut. Dia merasakan bahawa tidak adalah jalan keluar untuknya. Yaus ni adalah la tai'as, jangan putus asa. Perkataan asa tu kita ambil daripada bahasa Arab lah, asa. Yaus ni maksudnya dia rasa macam putus asa lah dia. Dan dia merasakan bahawa qanut. Qanut ni datang daripada perkataan qanatah yang bermaksud putus. Maksudnya dia putus harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah gambarkan dalam satu ayat the reality of ourselves, the reality of us. Bagaimana Allah gambarkan kita ni manusia yang akan selalu berharap dan juga selalu meminta-minta. Jadi
Ini yang disebut sebagai expectation. We always expect it. And by reality, by nature, by default, kita adalah satu makhluk yang akan meminta, yang akan berharap kepada sesuatu. Perkataan yang Allah guna dekat sini, la yas'amul insan min du'a'il khair. Manusia ni takkan jemu-jemu untuk meminta kepada sesuatu. Doa ni maksudnya kita menyeru kepada sesuatu. Yas'amu ni maksudnya kita ni jenis tak akan rasa letih kalau kita nak expect pada sesuatu. Walaupun kita dah kenal sekali, minta something, tak dapat, kita tak akan rasa putus asa. Kita akan jenis minta lagi dan minta lagi. Tuan-tuan, ayat ini tidak disebut dekat tempat lain. Tidak diceritakan dalam tempat lain. Expectation is something that we should live with it. Ekspektasi itu adalah sesuatu yang kita kena hidup dengannya. Jangan buang ekspektasi tapi manage ekspektasi. Ini yang disebut sebagai managing your expectation rather than destroying your expectation. Kita akan ada tetap, kita manusia yang Allah kata setiap insan, maksudnya satu orang itu, dia akan ada ekspektasi dia. Dia akan ada keinginan dia. Dia akan tak jemu-jemu nak minta. Dan yang paling menarik sekali, Allah kata, manusia ni, semua yang dia expect tu, semuanya dia expect benda tu dengan persepsi bahawa itu adalah kebaikan untuknya. Sebab tu Allah kata, min du'a il khair. Dia rasa bahawa benda tu baik untuk dia. Dan dia minta benda tu dengan harapan bahawa benda tu baik untuk dia. Tuan-tuan, tak ada orang yang expect benda yang buruk dalam hidup ni. Ekspektasi kita yang akhirnya mengecewakan kita, semuanya adalah kerana kita nakkan sesuatu yang baik. Kita nakkan sesuatu yang kebaikannya itu melimpah untuk kita dan juga untuk orang-orang yang kita sayang. So Allah merakamkan benda itu. Insan tak akan putus asa untuk doa il khair, untuk meminta sesuatu yang baik untuk dirinya. Lepas tu pula Allah kata, bila dia tak dapat, dia akan rasa macam putus asa dan dia akan rasa macam putus harapan. Semua tu berlaku. Allah selamatkan kita dengan ayat selepas tu. Allah kata, wala in azaknahu rahmah. Kalaulah kami tak bagi mereka rahmat. Maksudnya apa? Kerana kami bagi mereka rahmat lah, akhirnya mereka tidak menjadi orang dan juga menjadi insan yang putus asa dan juga yang hilang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat ini dengan surah Zumar. Ayat dekat juzuk sebelum-sebelum ini. Tentang bagaimanakah kita belajar bila Allah kata wala tak ya qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mana mereka merasakan mereka telah melampau tentang diri mereka, mereka telah merasakan bahawa apa saja yang berlaku dalam hidup mereka tu dah tak ada jalan keluar dah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka putus asa dengan rahmat Allah SWT. Ayat ni memang sangat mirip dengan ayat itu, cuma ayat ini Allah pisahkan dalam dua ayat. Dan kalau kita tengok pula, telusuri pula ayat-ayat selepasnya, pada ayat 53 pula, Allah sebut kepada kita, sanurihum ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah kata, kami akan memperlihatkan kepada kamu. Di antara salah satu cara kita nak dekat dengan Allah, kita nak kenal Allah, kita nak merasakan bahawa besarnya Allah Ta'ala ni dalam diri kita, dalam hidup kita. Allah kata, Allah akan tunjukkan kepada kamu semua bukti-bukti itu. Termasuklah, Allah kata, wa fi anfusihim. Termasuklah pada diri kamu sendiri. Jadi Allah minta kita renung ke dalam diri kita. Wafi di sini maksudnya dalam. Wafi ni ada banyak maksud. Fi ni ada banyak maksud. Ada 18 tak salah saya dalam bahasa Arab yang bermaksud kepada fi, dalam, pada, kepada, terhadap dan sebagainya. Tapi fi di sini lebih mirip kepada maksud dalam. Maksudnya, kalau you try to ponder, kalau kita cuba untuk renungi diri kita, kita akan temui banyaknya kebesaran Allah yang ada dalam diri kita ni. Kita mungkin boleh bicara bab sains, bagaimana jantung kita bergerak, bagaimana kita punya limpa, kita punya paru-paru bekerja untuk akhirnya kita dapat berjalan, dapat bernafas, dapat hidup. Tapi kalau kita tengok daripada sudut emosi yang sangat dekat dengan la yas'amul insan ayat 5 ayat 49 tadi. Ia sangat mirip. Bagaimana Allah boleh mengenal kita lebih daripada kita kenal diri kita? Bagaimana Allah boleh membentangkan kepada kita satu hal yang kita kalau kita cerita dekat orang, orang takkan faham. Kalau kita cerita dekat orang, aku nakkan kebaikan. Orang tu kata, tak, tu tak baik untuk engkau. Orang takkan faham niat baik kita, tuan-tuan. Tapi Allah faham. La yas'amul insana min du'a'il khair. Allah faham yang kita ni insan, yang kita ni nakkan kebaikan. Walaupun kebaikan tu kita tafsirkan dengan pelbagai. Doa al-khair ini maksudnya dia datang dalam bentuk di mana setiap yang kita nak tu, dia adalah berbentuk kebaikan. Cuma kebaikan itu tu orang kata tu tak baik untuk kita. Tapi at the end of the day, our intention is pure. Setiap insan ni dia ada kemurnian daripada sudut niat dia. Dia memang nakkan kebaikan. Lalu Allah kata, rujuk pada diri kamu. Jadi bila kita tengok balik macam mana Allah sebut satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan emosi kita. Lepas tu bagaimana Allah
sebut tentang bagaimana sebenarnya kalau kita ni Allah jadikan dengan sangat dinamik, kita akan kenal bahawa besarnya kebesaran Allah, tingginya Allah, agungnya Allah Ta'ala, dan kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bukan dengan orang lain, tapi bukanlah dengan hal-hal yang luar. Hanya dengan satu perkara, tuan-tuan. Kita tengok diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.